Assalamualaikum and good morning to all my students and B6. How are you today? Okay, so today we will continue our topic good habits, and hopefully today we can finish this topic. Okay? So for today, cikgu nak kamu buat latihan dalam your activity book page 21 sampai 23. Okay, kita akan tengok satu-satu. Okay, the first one is page 21. Kita tengok muka surat 21. Okay, apa yang kamu perlu buat untuk muka surat 21 ni? Okay, kalau kamu tengok soalan tu dia kata write the correct answer to the question. Tulis jawapan yang betul untuk setiap soalan. Okay, number 1. Apa yang dia tanya tu? Dia tanya kat situ, what is the boy doing? Apa yang budak lelaki itu sedang lakukan? Okay, dia buat apa tu? Tengah buat apa tu? Dia tengah membaca buku. Apa dia membaca buku in English? He is reading. Reading a book. Reading a book. Okay. Number 2. It is a good habit. Adakah ia amalan yang bagus? Jawapan dia sudah ada yes, betul. Ya. Kamu salin je semula. Yes, this is a good habit. Yes, this is a good habit. Salin semula yang atas tu. Cuma this tu kat depan, is kat sebelah dia. Okay, number 3. Why should we read books? Yang ni multiple choice, kamu perlu pilih A ke B ke C. Why should we read books? Kenapa kita perlu baca buku? So you choose lah A, B or C. A, to become famous. To become famous tu maksud dia nak jadi terkenal. Kalau baca buku nak jadi terkenal, betul ke? B, to be knowledgeable. To be knowledgeable tu maksudnya nak jadi berilmu, nak menambah ilmu. Jadi orang yang berilmu. Okay, yang C tu to become rich, untuk jadi kaya. Okay, so kamu bulatkan A, B or C. Bulatkan A atau B atau C. Okay. Number 4. Name 2 of your favorite books. Namakan 2 buku kegemaran kamu. Yang ni kamu kena tulis sendiri. Apa 2 buku? 2 nama buku yang kamu paling suka. Your favorite books. Kegemaran kamu. Buku kegemaran kamu. Tak kisah apa-apa buku pun. Okay, in Malay or in English. Okay, yang sebelah dia tu page 22. Read the information on the poster and complete the text. Kamu perlu baca informasi dekat dalam poster tu, dalam gambar tu, dalam poster tu kan. So, lepas tu kamu perlu isi tempat kosong. Okay, so kita baca sama-sama. Missing girl. Missing girl, apa maksud missing? Missing tu maksud dia hilang. Ada budak perempuan yang hilang. Okay, so name, nama dia Laila Amin. Missing since. Hilang sejak 25th March 2000. Oh, dia tak letak tahun bila. Okay, dia hilang sejak daripada 25 hari bulan March. March bulan berapa? Bulan 3. 25 hari bulan 3 tahun 2000. Dia kosongkan kat situ. Age. Age tu maksud dia umur. Umur dia 12 years old. Last seen. Last seen tu maksud dia yang kali terakhir dia dilihat. Kali terakhir dia dilihat di mana? At Taman Muhibah Pahang. Kali terakhir dia dilihat di Taman Muhibah Pahang. Description. Description ni penerangan tentang kanak-kanak perempuan tu. 152 cm tinggi dia. Tinggi dia 152 cm. Brown eyes, ada anak mata warna coklat, and dark hair, dan ada rambut yang berwarna gelap. Contact person,
Siapa yang kamu boleh hubungi bila kamu jumpa, ternampak ke kamu jumpa kanak-kanak perempuan ni? Puan Rugayah tu nombor telefon dia 015-348-90-342. Okay. So dekat bawah tu kamu kena isilah tempat kosong tu. Missing since bila? Sejak bila dia hilang, sejak bila? Number 1. She is old. Berapa umur dia? Yang ayat ketiga, she was last seen. Bila dia kali terakhir dia dijumpai? Di mana kali terakhir dia dijumpai? Okey, yang untuk ayat seterusnya tu, yang nombor 3 tu, she is lepas tu tall lah. Berapa tinggi dia tadi? Berapa sentimeter? Okay, next number 4 tu, she has apa and apa. Tu dekat description tu. Tall dia dah ada tadi tu, number 3. Number 4 tu yang brown eyes and dark hair. Number 6, if you have seen this girl or have any information at all, please contact siapa dekat nombor, berapa nombor dia tu? Yang contact person tu. Okay, boleh? Okay, untuk page 23 ni, you have to read and write. Kamu perlu baca dan tulis. Okay, tajuk cerita ni ialah The Helpful Boy. Apa yang kamu perlu buat ialah, kita perlu numberkan dulu gambar tu mengikut ayat yang sesuai. Okay, kamu perlu tulis nombor dekat dalam hujung, bulatan kecil dekat hujung gambar tu. Okay, kita tengok ayat dia tu satu-satu and then kita cari gambar dia, okay. Number 1, he spends a lot of time in the library. Dia selalu menghabiskan banyak masa di perpustakaan. Okey, gambar yang mana kamu rasa? Mesti gambar dia sedang membaca buku dalam perpustakaan tu, yang banyak-banyak buku tu. Okey, so number 2, he also helps his friend in their studies. Dia juga selalu membantu rakan-rakannya dalam pelajaran. Maknanya gambar yang mana? Gambar yang dia sedang belajar dengan kawan dia tu lah. Dia tengah tunjuk kawan dia tu macam mana nak buat kerja. Okay, so number 3, he hopes to become a doctor one day. Cita-cita dia jadi doktor. Dia berharap dia akan menjadi seorang doktor suatu hari nanti. Gambar yang mana? Yang dia tengah fikir tu. Yang ada macam awan-awan tu yang dekat gambar doktor tu. So tu number 3. Number 4, nombor 4, Gopi is a hardworking boy. Budak lelaki ni nama dia Gopi. Hardworking boy tu maksudnya budak lelaki yang rajin. Gopi seorang budak lelaki yang rajin. Gambar yang mana? Gambar Gopi tu lah gambar dia seorang tu. Yang pakai baju sekolah, ada lencana tu. Itu number 4. Nombor 4. Number 5, nombor 5, beside that, he pays attention in the classroom. Selain daripada itu, dia juga memberi perhatian di dalam kelas. Gambar yang mana? Gambar yang dia ada dalam kelas tu, yang cikgu dia tengah mengajar kat depan tu. Itu nombor 5. Nombor 6, number 6, he studies hard and does his revision every evening. Dia rajin belajar dan dia selalu melakukan ulang kaji setiap petang. Gambar yang mana? Yang dia tengah study seorang-seorang tu, tengah buat kerja seorang-seorang tu. Okay. So, bila kamu dah tulis semua nombor dekat dalam gambar tu, apa yang kamu perlu buat? Kamu perlu tulis semula dekat bawah. Tapi bila nak tulis dekat bawah ni, kamu kena tulis according to gambar. Kamu kena tulis berdasarkan gambar tu. Okay. Yang bawah ni pula nombor 1 dia, kamu kena tulis ikut gambar yang pertama tu, yang atas yang tu. Turutan gambar tu. Yang pertama Gopi is a hardworking boy. Gambar yang pertama tu kan, Gopi is a hardworking boy, kamu tulis tu jadi ayat yang pertama. Tapi yang ni tak perlu tulis nombor 1 macam atas tu tau, tak perlu tulis nombor 1 ayat apa ni, kamu perlu tulis dalam bentuk macam perenggan, karangan, dalam bentuk karangan. So kamu kena sambung je semua cerita dia tu. So ayat yang pertama, kamu kena jarakkan sedikit daripada tepi tu untuk buat satu perenggan kan. Perenggan, okay. So, tulis yang pertama, Gopi is a hardworking boy. Lepas tu terus sambung. Nombor 2, gambar yang kedua tu dia, he spends a lot of time in the library.
Okey, titik. Ayat yang ketiga, sambung lagi. Beside that, he pays attention in the classroom. Gambar dia dekat dalam kelas tu kan. So, lepas tu titik, sambung lagi. Number 4. Ayat yang keempat. Yang mana tu gambar apa tu? Ni. He also helps his friends in their studies. Dia selalu membantu rakan-rakan dalam pelajaran. Lepas tu, gambar seterusnya tu, he studies hard and does his revision every morning. Lepas tu gambar yang terakhir tu, last kali ayat yang terakhir. He hopes to become a doctor one day. Okey. Maksudnya yang bawah tu kamu tulis, jadikan dia dalam bentuk perenggan. Macam kamu nak tulis karangan tu, sambung je terus. Tak perlu tulis nombor 1, nombor 2, 3. Ikut gambar tu. Macam cikgu cakap tadi. Okey? Boleh ya? Okey. That's all for today, cikgu rasa. Cikgu harap kamu boleh siapkan semua kerja ni. So, minggu depan, next week, kita boleh masuk tajuk yang baru. Music and melody. Okay. Thank you class. Bye.